أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان لفي ضلال وسعر إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Demikian juga kaum Thamud yang telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, yakni Nabi Saleh alaihissalam. Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesak dan gila. Tidakkah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya? Padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita, bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh. Mereka akan mengetahui kelak siapakah orang pendusta lagi sombong angkuh itu. Sesungguhnya, kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, tunggulah. Apakah yang mereka akan lakukan serta bersabarlah terhadap tentangan mereka. Dan kabarkan kepada mereka, bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dengan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh orang yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya.
Lalu mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Ia pun bertindak sampai dapat membunuhnya. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat. Lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan oleh tuan punya kandang binatang ternak. Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qamar. Surah yang ke-54 pada juzuk yang ke-27. Bermula daripada ayat 23 sehinggalah ayat 32. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah kaum Thamud dan Nabi yang diutuskan kepada mereka, yakni Nabi Allah Salih AS. Kalau sebelum ini telah berlalu dua kisah. Yang pertama kisah kaum Nabi Nuh dan yang kedua ialah kisah kaum Ad. Ini kaum yang mana Nabi Allah Hud AS diutuskan. Maka ini kisah yang ketiga daripada kandungan surah Al-Qamar yang menceritakan bagaimana kelompok ini watak mereka sama. Skrip yang dituturkan oleh mereka zaman berzaman, kurun berkurun sehinggalah hari ini sama. Iaitu mendustakan kebenaran. Bukan ingin mendengarnya atau mengkajinya, tetapi terus mendustakan. Walaupun diberikan penjelasan bahawakan ayat-ayat kebenaran, yakni tanda-tanda kebenaran, tetap mendustakan. Tetap melakukan jenayah yang terbesar, iaitu menyengutukan Allah SWT. Di mana Allah Ta'ala menggambarkan kelompok-kelompok yang dibinasakan itu mempunyai penyakit kerohanian yang kritikal. Dan sebab-sebab kalau kita kaji semua kisah Al-Quran, kita dapati sebab-sebab kaum itu dibinasakan pertama kerana mensyirikkan Allah, menyembah berhala atau menduakan Allah dengan apa cara sekalipun. Dan yang kedua kerana mendustakan Rasul, at-takdzib bir rusul. Dan yang ketiga kerana ayat-ayat yang Allah bawakan, mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan, mereka dustakan mukjizat itu. Kalau kaum Thamud yang kita akan ceritakan pada malam ini, mukjizatnya unta dibunuhnya. Dan yang keempat, kezaliman mereka. Siapa pun yang kufur pada Allah, tak percaya pada dosa pahala, maka kecenderungannya untuk melakukan kezaliman itu ada. Kerana dia tidak beriman dengan adanya hisab. Maka kalau dia zalim orang, bagi dia bukanlah satu perkara besar. Dan penyakit mereka juga kaum yang dimusnahkan ialah mereka suka melakukan kerosakan. Tughyan wal fasad. Melakukan kerosakan di muka bumi. Sama ada dengan kerosakan seksual sebagaimana kaum Lut. Kerosakan dengan tipu timbangan sebagaimana kaum Nabi Syuaib. Kerosakan mencuri, merompak sebagaimana kaum-kaum Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala telah binasakan. Demikian juga kaum Thamud. Ada kerosakan yang dibuat. Kemudian dengan sifat sombong, istikbar, sombong. Sombong dengan maksud ialah mereka ini tidak mahu menggunakan segala panca indera yang digunakan. Terus menolaknya. Dan berbangga dengan keturunan mereka dan mempelekehkan pengikut-pengikut pada Rasul. Kalangan orang miskin, bodoh dan sebagainya. Mereka menuduh Nabi-Nabi yang pernah sebelum diutuskan itu sebagai orang mulia. Nabi Allah Saleh yang kita nak cerita pada malam ini, sebelum itu dimuliakan. Sebelum diutuskan dia Rasul. Bahkan Nabi Allah Nuh juga dimuliakan sebelum itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga dimuliakan dan digelar Al-Amin.
Tapi datang sombong seperti itu lalu menuduh Rasul ini sebagai pembohong atau gila. Kemudian antara sebab lain yang ke-8 ialah taraf, yakni hidup mewah. Tenggelam dengan kenikmatan dunia sehingga lupa ada akhirat. Kalau kita cerita kaum Ad yang berbangga dengan tubuh badannya, berbangga dengan kekayaannya, bahkan ingin mencipta syurganya sendiri di dunia. Kaum Samud juga begitu dengan hidup mewah. Musyrikin Mekah juga begitu dengan hidup mewah. Bahkan setiap kali kita lihat kisah-kisah Nabi, pertentangan orang kaya dengan Nabi. Orang kaya. Lalu mereka gunakan segala kekayaan mereka. Maka antara punca kehancuran mereka ialah taraf. Orang Melayu kalau sebut taraf maknanya darjat. Dalam bahasa taraf, ini kemewahan. At-taraf. Kemewahan melampau sehingga tenggelam dengan nikmat dunia. Dan akhir sekali yang ke-9, sebab kaum dibinasakan, yang ada pada semua kaum, dipanggil al-jumud wa taqlidul a'ma. Maksudnya ialah mengikut secara membabi buta. Ikut je keturunan dulu. Jumud, tak nak fikir. Taqlidul a'ma. Dan mengikut secara membabi buta. Dah kata mereka moyang kami macam tu, kami pun macam ni. Dulu-dulu nenek moyang kami. Duk cerita dulu-dulu. Walau mereka pun tidak ada dalil tentang dulu-dulunya. Hanya kerana apa yang mereka buat, mereka anggap ini warisan. Maka ini panggil taqlidul a'ma. Mengikuti secara membabi buta. Tidak berdasarkan dalil. Maka ini 9 penyakit semua kaum yang Allah binasakan. Dan penyakit ini juga ada pada kaum yang ada sekarang bila mana mereka mendustakan Allah. Mereka pasti dustakan Allah, Rasulnya, bahkan menafikan mukjizat Nabi-Nabinya. Menafikannya. Bahkan mereka sombong, tak mahu untuk berfikir. Bahkan mereka ini sibuk mencari kemewahan dunia. Bahkan mereka ini suka lakukan kerosakan di muka bumi. Ini watak-watak yang sama. Allah binasakan. Maka Allah Ta'ala memulakan ayat dalam menceritakan kisah kaum Samud. Kazzabat Samud bin Nuzur. Kaum Samud telah mendustakan peringatan-peringatan Allah. Perkataan Nuzur diambil daripada perkataan Nazir. Nazir artinya seorang Nabi. Nuzur Nabi-Nabi. Kerana mendustakan seorang Nabi seperti mendustakan semua Nabi. Disebabkan semua para Nabi membawa usul yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutuskan setiap negeri itu Rasul yang kerja mereka mengajak manusia sembah Allah dan menjauhi berhala. Atau menjauhi segala syirik. Sama aja apa yang dibawa oleh Rasul. Kerana itu, mendustakan seorang Rasul berarti mendustakan semua Rasul. Kenapa yang mereka bawa sama? Mereka ini ialah Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah, mereka membawa apa yang Allah Ta'ala suruh. Mereka akan mencipta benda baru. Apa yang Allah suruh sampaikan, mereka sampaikan. Maka semua Nabi-Nabi membawa apa yang Allah perintahkan. Sebab itu Allah berfirman, وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Dan berkatalah Nabi Allah Saleh AS, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tak ada Tuhan lain. Artinya dialog itu sama, sembah Allah, tak ada Tuhan lain. Jangan sekutukan Allah. Maka Allah menyebut tentang Samud. Siapakah Samud ini? Samud juga dikenali sebagai kaum Ad yang kedua. Kita dah sebut kaum Ad pertama, Adanil Ula, Ad pertama. Samud ini dianggap sebagai nama lain dia ialah Ad yang kedua. Dan nama popularnya ialah Samud. Iaitu nisbah kepada keturunan Samud bin Ghafir bin Iram. Daripada keturunan Sam, anak Nabi Nuh AS. Tetapi mula-mula ialah Ad, iaitu Nabi Allah Hud. Nabi yang berbangsa Arab daripada Yaman. Ahqaf. Manakala yang kedua ini pula Nabi Allah Saleh, juga Nabi yang berbangsa Arab. Yang duduk di satu kawasan namanya Al-Hijr. Dalam Quran kita ada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Yang merupakan, yang berada pada juzuk yang ke-14. Al-Hijr atau
Tulis bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya disebut sebagai hajar atau hagar. Kalau kita pergi Madain Soleh itu dia ini hajar. Itu asal cara sebutan betul ialah Hijr. Dengan di bawah Hijrun. Al-Hijr satu kawasan antara atau sekarang ni dalam negara Saudi. Yang dikenali sebagai Madain Soleh. Atau dikenali juga kawasan Ula. Yang jaraknya daripada Madinah lebih kurang 400 km. Okay, 6 jam lebih kurang. Kalau tuan-tuan pernah pergilah, saya pun pernah pergi sekali je. Sebab macam ni kita tak lagi banyak-banyak kali, sekali cukup lah. Untuk melihat sejarah yang apa yang Allah Ta'ala sebut. Maka ini kawasan Hijr. Di mana kaum Thamud terkenal dengan seni bina yang hebat. Sama seperti kaum Ad. Mereka punya kemahiran sama. Dan dasar ekonomi mereka juga sama. Iaitu az-zar'u wad-dar'u. Az-zar' yang ni tanaman. Ad-dar'u artinya ternakan. Mewah, kaya. Kawasannya subur. Subur. Luar biasa. Kalau hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Ula, Kerajaan Saudi buat projek menanam 2 juta batang pohon kurma. Panjang kita ke Ula tu penuh pohon kurma. Dia tempat subur. Tempat yang punya telaga-telaga. Sumber-sumber air. Maka ini kawasan Al-Hijr atau disebut juga Ula. Atau dikenali dengan Madain Soleh. Yang menjadi suatu tanda kebenaran Al-Quran. Cuma kita, kalau kita tanya Ustaz nak pergi, boleh pergi ke tak boleh pergi. Tentang tempat tu boleh kita pergi dengan syarat untuk mengambil pengajaran. Bukan untuk kita seronok-seronok. Bukan. Keutamaan kita buat umrah lah. Tempat tu pengajaran. Jadi kita taklah dianjurkan pergi kerap kali sangat. Cukup kita pergi, kita ambil satu pengajaran. Daripada kaum yang hebat, yang mereka ini ada 2 tempat tinggal mereka. Pertama Jibal, yang kedua Suhul. Jibal yang di Gunung Ganang. Mereka akan memahatnya menjadi tempat tinggal. Wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang memahat Gunung Ganang menjadi tempat tinggal mereka di lembah. Di kawasan lembah ada Gunung Ganang, mereka pun gunakannya. Ini berlaku bila mana banjir, mereka akan duduk kawasan Gunung Ganang. Bila air naik, hujan, duduk ke atas. Dan mereka juga ada penginapan di kawasan Suhul. Suhul tanah rata. Mereka membina istana. Mereka ni tuan-tuan, rumah mereka umpama istana semua. Kalau kita istana satu je. Raja je punya. Kaum Thamud ni semua rumah mereka istana. Maksudnya mewah. Semua rumah. Artinya ini kawasan perkampungan orang kaya belaka. Yang rumah-rumah mereka istana. Macam kalau kita pergi ke ada tempat agak-agak elit sikit, semua rumahnya macam istana. Ini Allah gambarkan kekayaan mereka. Mereka ada rumah di dataran, dipanggil Suhul. Mereka ada rumah di Gunung Ganang. Maka ini kekayaan kaum Thamud. Yang juga di antara kaum yang Allah berikan umur yang panjang. Dan Nabi Allah Saleh AS juga Allah beri umur panjang. Setengah ulama kata umurnya sebanyak 280 tahun. Semalam saya sebut 300 tahun lebih. Berdasarkan beberapa riwayat. Sama macam umur Nabi Nuh AS tentang kekhilapan umur Nabi Allah Nuh. Dan demikian juga Nabi Allah Hud AS. Ini antara Nabi-Nabi yang umur mereka panjang. Ratusan tahun. Umur yang panjang. Dan kalau kita kata kenapa umur sekarang ni pendek? Tak ada pun kita dengar orang umur 200 tahun. Tak ada kita dengar. 100 tahun pun tak berapa nak dengar. Orang lahir tahun 1923 agak-agak ada lagi tak? Adalah seorang dua kot. Tapi tenggelam orang ni, tenggelam. Tentang kenapa orang sekarang umur pendek? Pertama, kerana ini tanda kiamat. Yang kedua, kalau kita pergi secara penilaian saintifik, sains. Sebagaimana kajian yang dibuat oleh seorang profesor daripada Jerman. Kenapa orang dulu umur panjang? Sebab pemakanan mereka dan pengudaraan mereka. Makanan mereka dan udara mereka mana ada KFC dulu. McD tak ada. Tak ada serbuk perasanya, tak ada. Tak ada benda berlemaknya. Cerita yang kita cerita yang kolesterol, kecil manis, semua tak ada. Sebab hospital pun tak ada. Dan barang sihat mereka. Maka layak. Kata seorang profesor Jerman, kalau sekiranya manusia benar-benar menjaga kesihatan dia, pemakanan dan sebagainya, manusia mampu hidup sehingga 300 tahun. Ini berdasarkan kajian.
Walaupun kita dah sebut, macam mana pun manusia cuba buat, dia tak akan sampai 300 tahun. Sebab umur ni tanda kiamat. Secara atas kertas mungkin. Secara atas kertas, tuan-tuan kita amalkan pemakanan yang sihat sekian. Bila ada seorang wanita daripada Rusia, dia nak hidup cara sihat, dia cuma makan buah je. Dia tak nak makan nasi, tak nak makan daging, tak nak makan ikan, makan buah je. Dia round satu dunia, masuk sampai ke Indonesia, makan buah mutar, makan buah durian. Akhirnya dia mati. Selepas 7 tahun mengamalkan diet makan buah. Kenapa starving ataupun kerana kebuluran. Buah tu tak boleh support dia. Memang dah dikurus. Dah lah kurus, kering pula. Kurus kering lah. Perempuan ni. Mati sebelum umur dia ataupun umur dia sekitar 31 tahun. Orang daripada Rusia. Dia cuba nak hidup paling sihat dalam dunia, cuma makan buah. Base pada ataupun berdasarkan kepada kajian yang saya sebut seorang profesor yang kata, boleh 300 tahun kalau makan makanan sihat. Boleh. Itu atas kertas je. Tapi saya dah sebut faktor umur panjang. Bukan sekadar faktor makanan. Cuaca ataupun kita katakan faktor hygiene dan sebagainya. Ia juga faktor berkaitan kiamat. Nabi SAW menyatakan, umur umatku semakin berkurangan. Sebagaimana tinggi mereka juga berkurangan. Tinggi umat dulu kita dah cerita, kaum Ad ni tinggi, kaum Samud ni tinggi, Nabi Adam pun tinggi. Kaum kita dia makin rendah. Ustaz, anak saya tinggi pada saya. Itu bukan kita mengambil kira anak kita. Umum manusia. Average manusia hari ni tinggi berapa kaki? 6 kaki average. Kita sebutlah 6 kaki. Ataupun 5 kaki 12 ke 5 kaki 9 average. Dahulu mungkin average-nya ialah 7 kaki. Kita kalau hari ni orang tu 7 kaki, rare. Orang ni jarang kita jumpa. 8 kaki lagi payah kita jumpa. Kalau 9 kaki macam tak boleh berjalan. Dia macam cacat. Dia ada masalah pertumbuhan tulang yang tak seimbang. Kita dengar orang yang sampai 8 kaki, 9 kaki tapi nak jalan pakai tongkat. Dulu mereka tinggi jalan bukan tongkat sebab itu bukan kecacatan. Hari ni kalau tinggi sangat cacat. Dulu tinggi tak cacat. Itulah fizikal mereka. Jadi oleh kerana tanda kiamat manusia tak dapat mengecapi umur tersebut walaupun kajian kata boleh. Dan ada yang saya kata berusaha untuk buat biar umur panjang. Tak boleh. Orang Jepun cuba buat. Dengan cara makan mentah. Supaya mereka umur panjang. Tak dapat juga. Average 80 mati. 70 mati. Dan sebab kematian ini bukan sekadar sebab pemakanan. Banyak sebab-sebab lain. Banyak sebab lain. Jantungnya, penyakit-penyakit yang macam-macam, aksiden, peperangan. Dan tekanan-tekanan, masalah ekonomi. Kerana tekanan ekonomi boleh mati. Jadi ini menunjukkan bahawa benar apa yang Rasulullah sebut, umur umat aku pendek. Walaupun saya kata buatlah kajian umur panjang, tak akan berlaku. Tak akan kita mengecapi umur 200 tahun. Kita tak mungkin dengar. Tapi ini umur umat dahulu. Nabi Allah SAW. Lalu kata Allah, faqalu, kata kaum Samud, abasyaram minna, apakah manusia sama macam kita? Wahidan, cuma seorang diri. Tak ada pun penyokong-penyokong, tak ada pun pengaruh, tak ada pun followers. Nattabi'uhu, kita nak ikut dia ke? Inna izal lafi dhalalin was'ud. Kalau begitu, kita dalam kesesatan dan kebodohan kalau ikut dia. Kata kaumnya ni, Nabi Allah soleh, cuma seorang diri. Maksudnya, dia seorang diri yang bercakap Tuhan itu satu. Dia seorang diri yang bercakap tentang adanya kiamat. Manusia dibangkitkan kembali. Kalau macam tu, kalau kita ikut dia, ikut orang yang berpendiam seorang diri, maka kita pun jadi sesak dan juga was'ud. Su'ud maknanya jadi gila, jadi bengong kita ni. Di mana kaum Samud? Sebagaimana kaum Ad, mereka menyembah berhala. Setengah pengkaji sejarah menyatakan berhala yang mereka sembah sampai 40 berhala. Antara berhala yang terkenal paling besar namanya Wud. Wud sama macam berhala zaman Nabi Nuh. Dan juga Hubal dan Lata. Ini 3 berhala utama. Ada yang menyatakan bahawa mereka menyembah sama dengan berhala kaum Ad. Iaitu mereka sembah berhala namanya Samud, atau juga disebut sebagai Samma, dan mereka menyembah berhala bernama Hubar. Artinya hampir sama dengan berhala kaum Ad. Artinya dengan bahasa mudah, para rasul ni berhadapan dengan penyembah berhala.
Tuan-tuan, kenapa Allah cerita penyembah berhala? Sebab penyembah berhala ini mereka lebih tertutup berbanding agama lain. Tertutup berbanding agama lain. Jadi kalau agama lain, maksudnya kalau Kristian ahli kitab, mereka agak terbuka sikit. Sikit terbuka. Tapi kalau jenis penyembah berhala tak ada. Tertutup dan tunjuk penentangan yang luar biasa. Macam kita tengok India sekarang. Sebagai satu negara penyembah berhala teramai di dunia. Tengah menyatakan jumlah mereka yang semua berhala di India lebih kurang 800 juta orang. Tertolak orang Islam. India ada 1.3 bilion. 1.3 bilion. Yang orang Islam hampir 200 juta. Yang lain-lain agama. Yang Kristiannya, ada yang mungkin tak ada agama, sekular. Yang kita katakan yang memang totok menyembah berhala itu sekitar 800 juta orang. Satu jumlah besar. Dan hari ini mereka diperintah oleh orang yang cuba menggerakkan kembali agama berhala. Dan mereka ingin ubah nama India pun mereka nak ubah. Menjadi nama Barat. Nak ubah nama India menjadi Barat. Nama lama ikut manuskrip Hindu. Mereka berusaha ke arah itu. Bahkan Modi menamakan dia sebagai Presiden Barat. Bukan Presiden of India. Mereka ubah. Mereka buang semua lambang-lambang Islam. Sejarah Islam. Mereka nak pindah sistem pendidikan. Teks. Tentang wujudnya kerajaan Islam Mongol. Kerajaan Islam Khilji. Kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Kaisar Muhammad Al-Qasim. Pembuka India. Kalangan orang Islam. Mereka nak buang semua sejarah. Seolah cuma cerita Hindu je. Ini gerakan penyembah berhala. Yang kalau kita kaji kenapa Allah cerita penyembah berhala ni banyak sangat. Kerana mereka ni yang paling keras sekali. Dan paling kuat pemusuhan dengan umat Islam. Dia ada dua kelompok yang paling bermusuh umat Islam. Pertama ialah Yahudi. Yang kedua ialah penyembah berhala. Ini musuh utama umat Islam. Yang akan tunduk kebencian. Kemudian kata Allah. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina. Kenapa dia yang dapat wahyu? Bal huwa kadzabun asyid. Bahkan dia bukan dapat wahyu. Dia tu pembohong. Dan asyid lagi jahat. Dia tuduh Nabi Allah Soleh yang asalnya dipuji oleh mereka sebagai kadzab dan asyir. Asyir artinya sombong atau dengan kata lain maknanya jahat sangat-sangat. Itu perkataan asyir. Dalam terjemahan bahasa Arab yang lain disebut mutakabbirun batirun. Sombong amat. Sombong sangat-sangat. Panggil asyir. Baik tuan-tuan jangan bagi nama anak tuan-tuan asyir. Maknanya sombong. Saat ni dalam Quran ada Ustaz. Dalam Quran Jahannam pun ada dalam Quran. Letak je nama Jahannam ke. Maksudnya bukan itu asal nak letak nama sebab ada dalam Quran. Nak letak nama Quran Baqarah nama anak. Sebab ada dalam Quran Baqarah Ustaz. Tak, dalam Quran bila sebut tu bukan suruh letak nama. So ambil iktibar. Yang kita letak nama ni yang baik-baik. Kadang-kadang ada orang kita tegur nama awak mana tak baik. Dia kata dalam Quran ada. Dalam Quran Abu Lahab pun ada. Fir'aun pun ada. Bukan cerita dalam Quran. Cerita apa maksud nama tu makna. Supaya kita tahu orang yang tahu cara nak beri nama yang betul. Kemudian kata Allah, saya'lamu nagadan, mereka yang menuduh Nabi Saleh sebagai pembohong, mereka kelak akan mengetahui. Gadan, ini hari kiamat kelak. Manil kadzab al-asyir, siapa pembohong sebenar dan siapa yang jahat sombong sebenar. Inna mursilun naqah, maka kami utuskan sebagai tanda kebenaran Nabi Allah Saleh. Mereka bila kata Nabi Saleh ni, kenapa pula dia layak jadi Nabi? Kenapa bukan yang lain-lain? Maksud bukan yang lain-lain yang lebih kaya. Itu istilah bukan lain-lain. Kenapa bukan lain-lain? Baik, apa kriteria lain-lain tu? Kriteria lain-lain mereka ialah yang paling kaya, yang paling berkuasa. Kriteria Allah bila memilih Rasul yang paling baik sekali. Akhlaknya. Yang paling baik sekali peribadinya. Yang tak pernah ada rekod buruk walaupun sikit. Tak ada. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu siapa yang layak orang yang dipilih jadi rasul. Kriteria yang luar biasa Allah pilih ni. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami benarkan Nabi Allah Saleh. Bila mereka kata Nabi Saleh pendusta, pembohong, kata Nabi Allah Saleh, habis kamu nak apa? Maka jawab mereka, keluarkan daripada batu ini unta. Lalu Nabi Allah Saleh pun berdoa pada Allah. Ada riwayat menyebut Nabi Allah Saleh solat dulu. Kemudian dia berdoa pada Allah. Dan bagi syarat. Keluar tanda kebenaran ini kamu kena beriman. Akhir keluarnya unta.
unta yang besar, amat besar yang tak pernah mereka tengok. Daripada batu yang tidak ada lubang walau sikit pun. Dia panggil as-sakhratus samma. Batu yang tak ada lubang. Kalau ada lubang nampak macam mungkin ada sesuatu dalam lubang tadi. Memang batu tu kosong tanpa lubang lalu keluar daripada batu tersebut. Unta yang besar. Baik, apakah unta ini punya anak? Dalam sebahagian tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi menyebut unta ini lepas lahir besar mak dia, maka lahir anak dia. Artinya 2 ekor unta. Satu yang besar, satu yang kecil, anak dia. Keluar dulu besar, kemudian keluar. Maka Nabi Allah Saleh memberi syarat. Baik, syarat untuk mereka minta mukjizat ialah beriman dan mereka patuhi beriman. Akhirnya kesemua atau kebanyakan mereka beriman. Atau kebanyakan mereka yang duduk yang meminta bukti tadi beriman. Baki masih lagi kafir. Kemudian syarat yang kedua, unta ini tidak boleh diganggu gugat atau dikacau. Jangan dikacau. Selagi mana unta ini tidak disentuh dengan cara yang tidak baik, maka selagi itulah kamu selamat. Kalau sekiranya unta ini mula dianiaya, kamu pun tak selamat. Artinya, jaminan keselamatan kamu tak akan diturunkan azab berdasarkan jaminan keselamatan unta. Unta tak selamat, kamu pun tak selamat. Kerana ini ialah naqatullah. Allah menamakan dalam Quran dalam banyak ayat sebagai naqatullah. Unta Allah. Apa maksud unta Allah? Unta yang menjadi ayat kebesaran Allah. Sebagaimana kita sebut rumah Allah. Bukan Allah duduk kat rumah tu. Rumah yang menjadi tanda kebesaran Allah. Itu istilah nisbah. Dia panggil nisbah tashrif. Sandaran kepada kemuliaan. Ini unta Allah. Untuk menunjukkan kemuliaan. Kerana unta ini datang melalui mukjizat, bukan melalui kelahiran. Dan unta ni rare, bukan macam unta-unta lain sifatnya. Dengan sifat besarnya, dengan warnanya, dan dengan susu yang banyak. Dan lahir bersamanya anak yang bukan juga keluar daripada perutnya, tapi keluar juga daripada batu. 2 ekor unta. Maka kata Nabi Allah SAW, fartaqibhum wastabir. Wahai Allah berperintah kepada Nabi Allah SAW, lihat mereka wahai Saleh dan bersabar dengan keinginan mereka. Kita tengok sejauh mana mereka sabar dengan ayat kebesaran Allah. Lalu janji mereka, sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Allah menyatakan, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillah, wa la tamassuha bisu, fayakhudhakum adzabun alim. Ini dia unta Allah. Sebagai tanda kebesaran Allah. Biarkan dia makan dan minum tanpa digugat di bumi Allah. Jangan kamu cuba menganiayanya dengan apa-apa aniaya. Nescaya kamu akan dikenakan azab yang pedih. Perjanjiannya ialah bila unta tu hadir untuk minum air pada sumber air yang terkenal, yang menjadi milik kaum Samud, maka mereka tak boleh pergi minum. Dan pada hari di mana mereka minum, unta tak akan minum. Sebagai balasannya, unta pada hari dia minum, maka mereka boleh memerah susu unta untuk mereka minum. Dan ia mencukupi satu kampung, satu kabilah, bahkan lebih pada itu. Ini keberkatan unta ni. Dan mereka tak boleh kacau unta ni waktu minum. Dan ketika mana mereka minum, hari di mana mereka minum, unta tu tak akan pergi tempat tu. Unta ni, Allah jadikan tanda kebesaran Allah, unta ni tak akan pergi hari dia tak minum. Hari di mana kelerang tu telah dibahagikan. Ini hebat unta ini. Akhirnya tuan-tuan kata Allah Ta'ala, fanadau sahibahum fata'ata fa'aqab. Lalu mereka mula merasa bosan. Bosanlah duk gila-gila. Kita nak minum air tiap-tiap hari. Padahal mereka dapat gantian minum susu unta yang baik. Dan mereka macam nak mencabar Nabi Allah SAW. Lalu apa yang mereka rancangkan? Fanada sahibahum. Mereka menawarkan siapa paling berani untuk membunuh unta. Sebab mereka tahu Nabi Allah SAW ini tak cakap bohong. Kalau kamu buat sesuatu pada unta, habis kamu. Habis kamu. Lalu mereka cari siapa yang berani. Fanadau, mereka mengumumkan. Sahibahum, siapa di kalangan mereka yang berani? Fata'ata fa'aqar. Maka dia menerima panggilan tersebut. Fa'aqar, lalu dia menyembelihnya. Berkenaan dengan yang berani untuk melakukan kejahatan ini. Yang menyembelih unta Nabi Allah Saleh ini. Berani. Allah sebut dalam Quran. Kata Allah Ta'ala dalam menceritakan
tentang kelompok ini. Inna fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Sesungguhnya di bandar itu, di bandar kaum Samud, ada 9 orang 9 jahanam yang suka melakukan kerosakan di muka bumi, bukannya melakukan kebaikan. Dia ada 9 orang. Allah sebut dalam Quran tis'atu rahtin. 9 orang perosak. Setengah ulama-ulama tafsir menamakan ke-9 tersebut. Kita sebut nama ni supaya tuan-tuan jangan bagi nama ni. Ini nama sebab Allah dah sebut ini 9 jahanam. Kalau sebut bukan 6 jahanam, 9 jahanam ni. Yang jahat, yang berani mencabar Allah. Yang diketuai oleh Qudar bin Salih. Qudar yang bertanggungjawab, kepala dia nama Qudar. Mereka ialah, yang pertama ialah Harma, yang kedua ialah Da'ma, yang ketiga ialah Da'im, yang keempat Harim, yang kelima Sawab, yang keenam Wudad, ada yang menyatakan Zu'ab, yang ketujuh Mistah, yang ke-8 bernama Rayab, dan yang ke-9 bernama Qudar bin Salih. Yang diketuai oleh Qudar. Bagaimana mereka buat? Qudar, mereka bawa pedang, mereka bawa panah, maka Qudar mencantas kaki unta ni. Sebab unta ni besar, dicantas kaki, maka jatuh. Maka dibunuhnya. Maka bila bunuh, anak unta pun melarikan diri. Tengok mak dia kena bunuh. Lalu sebahagian mereka bernama Mistah. Ada 2 orang yang kejar anak unta, lalu mereka memanahnya. Tepat pada hatinya. Lalu anak unta ni pun jatuh. Sambil dia menggerakkan dirinya sehingga dia dapat bergabung dengan mak dia. Artinya anak unta cari mak dia lah. Waktu dia kena, dia panah tepat pada hatinya, maka dia mula bergerak. Menggelusuk sikit-sikit sampai ke mak dia dan dia mati. Kalau mereka membiarkan anak itu hidup, mereka masih ada peluang. Tapi mereka bunuh semua. Seolah-olah ni yang besar ni dah tahu keingkaran kamu. Yang kecil ni harapan kamu. Tapi mereka membunuh kedua-dua unta tersebut. Apa kata Allah? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Mereka akan lihat bagaimana azabku dan amaranku. Inna arsalna alaihim sayhah. Lalu kami hancurkan mereka semua dengan satu suara yang kuat, sayhah. Tahu waktu mana mereka membunuhnya, mereka berseronok. Lalu Nabi Allah Saleh bertemu dengan mereka. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Zalika wa'dun ghairu makdzub. Wahai kaumku, seronoklah kamu cuma 3 hari. Janji Allah pasti akan datang. Allah Saleh pergi kat mereka, mereka bergembira, mereka merayakan kerana berjaya membunuh unta Nabi Saleh. Bukan mereka rasa mereka gagal kerana dapat mencabar Allah. Bukan dapat membohongi Nabi Allah Saleh. Mereka murtad beramai-ramai. Yang beriman tu murtad semua. Maka Nabi Allah Saleh bertemu dengan kaum mereka sambil berkata, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Seronoklah kamu 3 hari. Janji Allah akan datang hari keempat. Maka tiba datang hari keempat. Hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah menyatakan, arsalna alaihim sayhah. Jibril AS bertempik dengan suatu tempikan. Mengeluarkan satu suara yang kuat. Sehingga menyebabkan mereka terus rebah, mati semua. Sehingga putus jantung-jantung mereka. Berkenaan dengan azab. Azab mereka ni pelbagai. Dalam ayat ni sebut satu bentuk azab. Kalau kita gabungkan semua azab-azab yang dikenakan oleh mereka, yang kena, iaitu bukan sekadar kita katakan suara yang kuat, dipanggil sayhah, yang mana Jibril AS mengeluarkan satu suara yang kuat sehingga menumbangkan mereka semua, sehingga putus jantung-jantung mereka dengan suara yang kuat. Diikuti dengan gempa bumi, diikuti dengan hujan api daripada langit yang menjadikan mereka bagaikan ranting-ranting kering, daun-daun kering yang disebut oleh Allah Ta'ala kahashimil muhtadhib. Hashim yang ni daun-daun yang berkecai, yang biasa kalau kita kutip daun-daun nak bagi makan kambing tu, yang kita dah kecaikan dia, kita dah hancur-hancurkan dia, mudah kambing tu nak kunyah, ranting-ranting kita dah patah-patahkan dia. Demikian gambaran jenazah mereka atau mayat mereka, seperti pohon-pohon atau seperti daun-daun kering. Disebabkan pertama dengan tempikan yang kuat mati semua, gempa bumi lagi, kemudian api daripada langit. Semuanya itu berlaku serentak, tanpa beri penangguhan dan tanpa ada yang selamat.
Disebut dalam satu, kita katakan catatan sirah atau catatan sejarah. Semua kaum Thamud ini dibinasakan oleh Allah melainkan seorang. Yang lawan tu seorang yang selamat. Sebab dia tak ada kat situ. Tapi dia jahat juga. Bernama Abu Ghira. Abu Ghira ni popular dalam sejarah. Ada menyatakan di antara Abu Ghira juga yang tunjuk kepada Abraham mana jalan ke Mekah. Juga Abu Ghira. Ini juga di kalangan kaum Thamud ada seorang bernama Abu Ghira. Yang dia terselamat sebab dia tak berada kat situ hari kejadian. Namun bila mana dia keluar dari tempat, maka dia juga dibinasakan sama. Artinya mati semua. Yang kat luar ke kat dalam semua mati. Maka ini kesudahan orang-orang yang menderhaka perintah Allah. Kemudian Allah menutup ayat ini selepas menceritakan kaum ini, bagaimana sikap mereka, watak mereka, bagaimana peluang yang Allah berikan pada mereka, bagaimana mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Nabi yang diutuskan pada mereka, bagaimana pelakuan mereka terhadap mukjizat Allah, dan bagaimana azab yang mendatangi mereka, menghancurkan mereka. Kemudian Allah tutup sebagai satu pengajaran pada semua, kata Allah, walaqad yassarnal Quran. Kami jadikan Al-Quran ini mudah untuk kamu tadabbur. Mudah untuk kamu baca. Mudah untuk kamu mengerti. Mudah untuk kamu tahu segala apa yang Allah nak sampaikan. Bahasa Allah walau tinggi, ia mudah dipahami. Oleh orang biasa atau orang luar biasa. Dia bukan kata, oh, ini bahasa level tinggi, profesor je faham. Orang belajar tadika tak faham. Tuan-tuan, Al-Quran dipahami oleh semua. Sekolah ke tak sekolah semua faham. Itu sifat Al-Quran. Di sebalik bahasa yang mulia, yang hebat, yang tinggi, yang tak boleh dicabar, tetapi ia mudah. Sifatnya mudah. Untuk dibaca, untuk dipahami. Orang yang mungkin dia tak faham direct, maka dia faham secara tafsir. Ustaz-ustaz yang mengajar tafsir memahamkan dia, akhirnya dia faham juga tentang apa yang Allah nak sampaikan. Dia tak faham dengan bahasa Arab, disampaikan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dengan bahasa Urdu dan sebagainya, dia faham juga. Ini yang disebut walaqad yassarna lil Quran. Kami jadikan memahami Quran itu mudah. Fahal min muddakir. Tak adakah orang yang nampak benda tu? Muddakir ni tak ada orang perasan ke? Bagaimana Quran di sebalik bahasa yang tinggi, yang hebat, yang mulia, ia mudah untuk kita faham. Sebagaimana mudah untuk kita baca. Tak reti bahasa Arab, bukan orang Arab, mudah baca. Mudah kita berlagukan dia. Mudah kita nak lagukan dia. Al-Quran. Mudah untuk kita belajar tajwidnya. Mudah untuk kita apa? Mudah untuk kita hafalnya. Mudah untuk kita tadabbur dan mudah juga kita nak sampaikan pada orang. Ni kita nak beritahu orang apa yang kita faham. Pada orang senang, tak susah. Maka kata Allah, tidakkah ada seorang yang berfikir kehebatan Quran ini? Tetapi yang utama untuk kita tahu tentang Quran ini, bagaimana Allah menceritakan kaum-kaum yang binasa ini. Kaum ini yang Allah sebut ni daripada kaum Nabi Nuh lagi, yang terkenal umur panjang. Kaum Ad yang terkenal gagah tinggi lampai, kita dah sebut tentang keadaan mereka. Dan kaum Thamud juga watak mereka yang kaya raya, semuanya hancur. Maka kita pun nilai kembali kita sekarang, umat ini sekarang yang menderhaka perintah Allah. Walaupun hari ini mereka sombong, mereka gagah dengan angkatan tentera, dengan ekonomi. Kita katakan cerita gagah ni sama macam cerita dulu. Lama-lama hilang dah. Berapa tahun nak gagah? 10 tahun? 20 tahun? 100 tahun? Kita tengok negara-negara yang maju, berapa tahun baru dia maju? Kalau kita cerita India, India ni berapa tahun baru maju? Pada asal dia membuka ruang-ruang ekonomi dan sebagainya, berapa tahun baru dia maju? China berapa tahun baru dia maju? Rusia, Amerika, mana hebat dengan kaum-kaum dahulu yang beratus tahun mereka maju? Bukan beratus tahun mereka hidup. Mereka bukan sekadar beratus tahun maju, beratus tahun mereka hidup. Yang ni kalaupun kita kata maju dah 100 tahun, tapi yang bawa kemajuan tu dah tak ada. Dah mati belaka, tinggal generasi lain lah. Generasi merdeka tak ada belaka dah. Tinggal generasi yang bukan merdeka. Yang bukan generasi merdeka. Yang generasi 57 tak ada dah. Yang perjuangkan kemerdekaan sehingga merdeka. Tinggal generasi ni, generasi berapa? Generasi yang mungkin 70-an, 60-an. 60-an pun dah tak ramai dah. Kalau nak kira dalam kuliah lagi tak ramai. 70-an, 80-an. Yang dulu mana yang dulu? Yang mungkin tahun 50-an, banyak tak ada. Tahun 40-an, lagi tak ada. Kalau ada pun seorang-seorang, tu budak umur dah tak keluar tahun 40-an ni. Kalau ada lah. Dia umur 80. Jadi tak keluar umur dah. Tahun 30-an, lagi macam payah nak cari. Untuk menunjukkan bahawa bagaimana kita umat yang ke belakang ni selemah-lemah umat.
Berbanding umat-umat dulu yang Allah binasakan, kita lemah serba-serbi. Dari sudut faktor usia, kekuatan fizikal, kekayaan. Apa benda yang kita nak banding umat dulu yang kita lebih sikit agak-agak? Apa yang kita rasa kita ni lebih pada umat dulu? Tinggi, mereka lebih tinggi. Gagah, mereka lebih gagah. Comel, mungkin mereka lebih comel daripada kita. Kita comel ni comel tiruan, bedak sinci. Mereka benda-benda tu mana ada? Memang comel asli, comel lawak. Kita comel duk bedah sini, kerak sini, potong sini, nampak comel sikit. Mereka tak, memang comel. Tahan, ubang mereka tahan, kulit mereka tegang tahan. Jadi kita lebih kat mana? Dari sudut makan minum, lagi hebat makan minum mereka. Semua mereka hebat. Dan Allah kata ini kaum yang hebat juga dibinasakan. Kamu kawan-kawan lemah ni, kawan-kawan lemah ni, takkan kamu tak sedar diri, ambil pengajaran. Kalau kamu mendustakan perintah Allah, kebinasaan yang akan datang. Sebagaimana kaum-kaum dahulu. Dan kita tuan-tuan tak perlu dia binasa besar-besar. Kita kena sikit je dah habis dah kita. Begitu pengajaran Al-Quran yang Allah sebut. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.